Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid, terutama murid-murid tahun 6. Murid-murid telah bersedia untuk belajar dengan Cikgu Ji pada hari ini. Baiklah, jika telah bersedia, Cikgu Ji harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 6, peralatan menulis, buku nota dan juga lembaran modul PDPR. Tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ya murid-murid, apa tajuk kita hari ini? Murid-murid dah tahu tajuknya ialah catatan Jian Hu. Ayo kita belajar seterusnya. Baiklah, tajuk kita ialah catatan Jian Hu SP 51.1.5, memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata adverba, kata penguat dan kata penegas mengikut konteks dengan betul. Ayo kita belajar sekarang. Baiklah, sebelum kita menyiapkan tugasan kita ataupun latihan kita pada hari ini, kita hendaklah membaca arahan terlebih dahulu. Murid diperjelaskan tentang kata adverba dan kata penegas. Setelah itu, murid meneliti gambar, perkataan dan frasah yang diberi, iaitu buku teks muka surat 94. Ketiga, murid dibimbing membina catatan berdasarkan gambar. Keempat, murid menulis catatan bagi gambar 1, gambar 2 dan seterusnya bagi gambar ketiga dan gambar keempat. Untuk catatan yang lengkap, kita hendaklah menggunakan kata adverba dan kata penegas. Ayo, tentu tidak sabar untuk belajar pada hari ini. Baiklah, Cikgu Ji akan menerangkan kepada murid-murid apa itu kata adverba terlebih dahulu. Baiklah, kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan kata sendi nama dari segi cara, masa dan tempat. Sebagai contoh, kita perhatikan ayat-ayat contoh seperti yang berikut. Pertama, kami selalu memperkatakan hal itu. Murid-murid dapati perkataan selalu ini telah dicetak dengan berwarna merah. Nanti Cikgu Ji jelaskan kenapa perkataan selalu ini dicetakkan dengan berwarna merah. Kedua, olahragawan itu sihat sentiasa. Perkataan sentiasa pun telah dicetak dengan berwarna merah. Ketiga, hari jadinya ialah hari esok. Esok pun telah dicetakkan dengan berwarna merah. Jadi kita nak tahu kenapa perkataan selalu, sentiasa dan esok ini dicetak dengan berwarna merah. Ayo. Dalam ayat di atas, perkataan selalu, sentiasa dan esok ialah kata adverba kerana masing-masing menerangkan kata kerja iaitu memperkatakan. Memperkatakan ini ialah kata kerja. Jadi selalu memperkatakan. Jadi selalu ini ialah kata adverba. Kemudian kata adjektif sihat, sihat sentiasa. Jadi sentiasa ini ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif sihat. Jadi sihat sentiasa. Dan kata nama hari. Hari ini ialah kata nama. Jadi esok ini kata adverba. Jadi hari esok. Itu dia. Murid-murid. Jadi seperti yang kelihatan dalam ayat di atas, kata adverba dapat hadir di hadapan. Kalau kita tengok, selalu ini hadir di hadapan kata kerja. Dan juga boleh hadir di belakang frasa. Jadi, kata adverba boleh hadir di hadapan ataupun di belakang frasa ayat. Okey, murid-murid, seterusnya, Cikgu Ji menerangkan tentang kata penegas. Kata penegas ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat. Jadi kita lihat kata penegas dan penggunaannya. Kata penegas pertama lah. Murid-murid biasa gunakan kata penegas lah ini. Iaitu menegaskan sesuatu suruhan, permintaan, doa atau penyataan. Kedua, ka. Menegaskan sesuatu pertanyaan atau memberikan penekanan kepada sesuatu ayat tanya. Ketiga, tah
menegaskan sesuatu pernyataan, maksud hairan dan tidak sabar. Ketiga hanya, keempat hanya, iaitu menegaskan sesuatu pernyataan. Kelima, jua ataupun juga, menegaskan sesuatu pernyataan juga. Ya murid-murid, lagi yang keenam, memberikan penekanan kepada ayat penyata atau ayat tanya. Pun, memberikan penekanan kepada ayat penyata. Sahaja memberi penekanan kepada ayat penyata atau ayat perintah. Ini dia kata penegas dan penggunaannya. Kata penegas yang Cikgu Ji berikan di sini ialah lah, kah, tah, hanya, jua, juga, lagi, pun, sahaja. Ini ialah kata penegas. Seterusnya kita tengok ayat contoh penggunaan kata penegas. Pertama, lah, kata penegas lah. Dalam ayat ni, makanlah nasi supaya kamu tidak lapar. Kata mak kepada adik. Jadi, makanlah ni macam suruhan, permintaan, doa ataupun pernyataan ni. Tapi lebih pada makanlah, suruhan ataupun minta. Ibu minta adik atau suruh adik makan. Makanlah nasi supaya kamu tidak lapar. Kata mak kepada adik. Yang kedua, mereka masih bersembang di bawah pokok itu lagi ketika saya pulang dari sekolah. Jadi lagi ini digunakan dalam ayat penyata. Nombor 2 ini ialah ayat penyata. Jadi digunakan kata penegas lagi dalam ayat penyata ini. Mereka masih bersembang di bawah pokok itu lagi ketika saya pulang dari sekolah. Yang ketiga, Fei juga menggaru-garu kepala apabila diminta menyelesaikan soalan matematik itu. Ini ayat pernyataan. Fei juga menggaru-garu kepala apabila diminta menyelesaikan soalan matematik itu. Okey, seterusnya keempat, kami pun tertawa terbahak-bahak apabila mendengar ceritanya yang lucu. Ini ialah ayat penyata. Jadi pun kata penegas digunakan dalam ayat penyata ini. Kelima, contoh kelima, selagi Lecan si Rapo selain Lecan, si Rapo juga akan terlibat dalam pertunjukan kebudayaan itu. Ini pernyataan, kata penegas ini digunakan dalam ayat pernyataan ini. Selain Lecan, si Rapo juga akan terlibat dalam pertunjukan kebudayaan itu. Jadi Cikgu Ji harap murid-murid faham tentang penggunaan kata penegas dalam ayat. Baiklah, seterusnya murid-murid, kita buka buku teks muka surat 94. Tadi Cikgu Ji telah menerangkan tentang kata adverba dan kata penegas. Dalam muka surat 94 ini, kata adverba dan kata penegas akan kita gunakan dalam catatan Jian Hu. Iaitu, kita tengok aktiviti di bawah, menulis catatan dengan menggunakan kata adverba dan kata penegas. Tadi, Cikgu Ji telah menerangkan tentang kata penegas dan juga kata adverba. Ayo kita sekarang buat aktiviti di muka surat 94. Kita bincang bersama-sama. Baiklah, murid dibimbing membina catatan berdasarkan gambar. Gambar pertama, kita lihat dalam buku teks kita. Ini ialah gambar pertama. Pukul 7.30 pagi, kita lihat Jian Hu, ibu dan ayahnya serta adiknya pergi ke mana murid-murid? Pergi ke sekolah. Okey, kita tengok dalam gambar pertama ini terdapat frasa berjalan cepat, dipasang tinggi juga. Telah diberi. Jadi kita kena membina catatan berdasarkan gambar pertama ini. Okey, berjalan cepat ini ialah apa murid-murid? Kata adverba ke kata penegas? Ya, berjalan cepat ini ialah KA, iaitu kata adverba. Dipasang tinggi? Ya, dipasang tinggi pun kata adverba. Pandai. Juga, tadi Cikgu Ji dah beritahu juga. Juga ialah kata penegas. Jadi berjalan cepat kata adverba, dipasang tinggi kata adverba,
juga ialah kata penegas. Okey, kita teruskan 7.30 pagi. Ni catatan murid-murid. Kalau kita buat catatan, kita mesti tulis bermula dengan masa. 7.30 pagi, saya melihat ibu membawa anak-anak ke sekolah. Mereka tempat kosong. Saya dan Ruben tempat kosong ternampak gegantung di pasang tempat kosong. Jadi kita kena lengkapkan petikan ini ya. Catatan yang bermula 7.30 pagi. Okey. Saya melihat ibu membawa anak-anak ke sekolah. Mereka apa murid-murid? Mereka berjalan cepat. Kita letak sini, mereka berjalan cepat, iaitu kata adverb, berjalan cepat. Saya dan Ruben apa di sini? Juga. Saya dan Ruben juga ternampak gegantung dipasang apa murid? Dipasang tinggi. Saya melihat ibu membawa anak-anak ke sekolah. Mereka berjalan cepat. Mereka berjalan cepat. Saya dan Ruben juga ternampak gegantung dipasang tinggi. Ini gegantung ya murid-murid, namanya dipasang tinggi. Baiklah, kita tengok gambar kedua. Gambar kedua kita tengok 8 pagi. Lah ini ialah kata penegas. Julung kali. Julung kali ini ialah kata adverb. Dibaca pantas. Dibaca pantas ini ialah kata adverb. Baiklah, kita mulakan dengan 8 pagi. Kita tulis macam ni murid-murid. Kalau kita tulis catatan, kita mulakan dengan masa 8 pagi. Pertandingan bacaan pantas tempat kosong diadakan. Ruben tempat kosong yang mewakili kelas kami. Buku yang disediakan oleh pihak sekolah tempat kosong. Okey, kita buat sama-sama ya. Sediakan buku nota dan pensel untuk catat Okey, pertandingan bacaan pantas. Apa dia jawapan muridnya? Pertandingan bacaan pantas julung kali diadakan. Julung kali ini maksudnya pertama kali diadakan. Julung kali diadakan. Ruben apa yang mewakili kelas kami? Ruben lah. Ruben lah. Lah ni ialah kata penegas. Kita letak sini. Ruben lah yang mewakili kelas kami. Buku yang disediakan pihak sekolah dibaca pantas. Dibaca pantas ini ialah kata adverb. Jadi, beri perhatian, 8 pagi, pertandingan bacaan pantas julung kali diadakan. Ruben lah yang mewakili kelas kami. Buku yang disediakan pihak sekolah dibaca pantas. Selesai kita gambar kedua. Kita pergi gambar ketiga. Gambar ketiga kita tengok 10 pagi. Gambar ketiga ni mereka semua berada di dalam dewan. Ada pertandingan di situ diadakan. Kita tengok 10 pagi. Kuis tata bahasa tarikh 6 Ogos 2016 masa 10 pagi tempat SJKC Baling. Ni di sini sedang diadakan kuis tata bahasa. Kita tengok perkataan ini beri tepukan gemuruh. Tepukan gemuruh ini ialah apa murid-murid? Dah tahu dah, tepukan gemuruh ini ialah kata adverb. Hampir pasti. Hampir pasti pun kata adverb. Sahaja. Ya, sahaja ialah kata penegas. Okay, kita tengok, kita tulis 10 pagi. Murid tahun 6 tempat kosong yang menyertai kuis tata bahasa. Jian Hu menerima tempat kosong kerana menjawab soalan kuis dengan tepat. Jian Hu dan kawan-kawannya tempat kosong menang. Tentu boleh dapat jawab Okey, kita bincang. Murid tahun 6 sahaja, ya kita letak di sini kata penegas sahaja yang menyertai kuis tata bahasa. Jian Hu menerima, ya betul, tepukan gemuruh kerana menjawab soalan kuis dengan tepat. Jian Hu dan kawan-kawannya, ya hampir pasti menang.
Okay, Cikgu Ci baca semula 10 pagi, murid tahun 6 sahaja yang menyertai kuis tata bahasa. Jian Hu menerima tepukan gemuruh kerana menjawab soalan kuis dengan tepat. Jian Hu dan kawan-kawannya hampir pasti menang. Selesai kita gambar yang ketiga. Kita lihat gambar yang keempat. Okay, gambar yang keempat, pertandingan bercerita. Diadakan di Dewan juga ya. Pukul tarikh 6 Ogos 2016 masa 11.45 pagi, tempatnya di SJKC Baling. Kita lihat ini keadaan di Dewan, pertandingan bercerita dijalankan, ramai murid-murid menonton. Masanya 11.45 pagi. Okey, perkataan yang diberi ialah memang. Pandai, memang itu ialah kata penegas. Harapan melangit. Harapan melangit ialah kata adverba. Beratur lurus pun kata adverba. Baik, kita mulakan dengan 11.45 pagi. Pertandingan bercerita, tempat kosong mendapat sambutan. Peserta tempat kosong sebelum naik ke pentas. Semua peserta menaruh tempat kosong untuk menang. Di sini ada ejaan salah yang murid-murid, minta maaf N1 Okay, jadi MENANG, menang Okey, kita buat sama-sama. Pertandingan bercerita memang mendapat sambutan. Peserta sebelum naik ke pentas, peserta ya betul, beratur lurus sebelum naik ke pentas. Semua peserta menaruh apa? Harapan tinggi untuk menang. Okey. Seterusnya, murid-murid, habislah kita membuat tugasan iaitu 4 gambar catatan Jian Hu. Jadi Cikgu Ji dah bimbing murid-murid cara membina catatan dan juga melengkapkan catatan tersebut dengan kata adverba dan juga kata penegas. Baiklah, seterusnya apa yang perlu murid-murid buat? Cikgu Ji telah pun memberi kepada murid-murid latihan bertulis ini. Lembaran ini, murid-murid perlulah baca arahan dahulu, tulis nama dan tarikh. Boleh rujuk buku teks muka surat 94 catatan Jian Hu, ataupun murid-murid boleh tengok video ini balik sebagai menyiapkan tugasan murid pada hari ini. Baiklah, ini latihan bertulis yang telah dibekalkan kepada murid-murid. Murid-murid kena siapkan ya. Baiklah, seterusnya Cikgu Ji juga menyediakan kuis pintar bahasa, kata adverba dan juga kata penegas. Jangan klik sahaja link Google Forms yang cikgu letakkan di bahagian description video ini. Murid-murid buat sebagai latih to be murid-murid. Baiklah murid-murid, sehingga di sini pada hari ini Cikgu Ji ingin ucapkan tahniah dan terima kasih yang mengikuti pembelajaran bersama dengan Cikgu Ji pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari yang telah ditetapkan. Bye!